Assalamualaikum dan selamat tengah hari ya rakan-rakan. Bertemu kita di Pam Venus 72. Nama saya Sukairi Nafiah, pengasas ataupun founder kepada Pam Venus 72. Hari ini saya nak cerita sikitlah tentang apa itu nutrien, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Di bawah Pam Venus 72 ni kita ada beberapa produk kesihatan ya, yang sesuai untuk kita gunakan, untuk kita consume ya. Pertamanya PAM 72 Pure Asian Mineral. Ini dikenali juga sebagai trace mineral. Yang keduanya magnesium oil. Oil ya. Dia bukan minyak, dia structure dia, tekstur dia macam minyak. Yang ketiganya gel, magnesium juga tetapi berbentuk gel. Yang keempat magnesium juga tetapi dia berbentuk flake, dipanggil Ocean Gold magnesium flake. Dan yang kelima ialah di Palm Sweet Drop. Ia merupakan gula alternatif kepada gula putih yang kita gunakan selalulah dalam minuman dan makanan kita. So kesemua produk-produk yang ada di bawah Palm Venus ni, ia lebih merupakan kepada suplemen yang memberi suplemen tambahan kepada badan kita lah, iaitu nutrien-nutrien yang diperlukan di dalam badan kita. Sebelum saya nak bercerita tentang lebih lanjut tentang produk-produk Palm Venus ni, saya nak berceritalah sikitlah apakah yang dimaksudkan makronutrien dan mikronutrien. Makro dengan mikronutrien ya. Sebenarnya kedua, apa bezanya? Mesti ada perbezaan dia lah, dari segi pemakanan dia kan, dan keperluan dia di dalam badan kita. So kedua-dua makronutrien ni dan mikronutrien ni amat diperlukan di dalam badan kita untuk kehidupan, untuk proses-proses biokimia yang berlaku di dalam badan kita. Kalau kita tak ada makronutrien dan mikronutrien ni di dalam badan kita, so kita akan menghadapi masalah kesihatan lah. Selalunya banyaklah penyakit akan menyerang kita bila kita kekurangan makronutrien dan mikronutrien ni. So kita pergi kepada makronutrien ni. Apa yang dimaksudkan makronutrien? Makronutrien ni terbahagi kepada beberapa kategori ya. Yang pertama kategori karbohidrat, dua lemak, ketiga serat dan protein. Kita pergi kepada karbohidrat. Karbohidrat ni ialah makanan yang selalu kita makan lah, makanan ruji seperti nasi, kentang, roti, bijirin, jagung pun sama ya, beras ya. Itu kategori karbohidrat. Kita perlu makan karbohidrat. Tiap-tiap hari sebenarnya kita makan karbohidrat. Kalau kita tak makan karbohidrat, kita tak ada tenaga. Kerana fungsi karbohidrat ialah memberi tenaga kepada kita. Macam mana diberi tenaga? Kita makan saja adalah proses biokimia di dalam badan. Karbohidrat ditukar kepada maltosa, galaktosa dan glukosa. Glukosa ni dia bentuk gula dan akhirnya ditukar kepada tenaga ATP. ATP ni dua fungsi ATP ni. ATP ya, tenaga lah. Tenaga diperlukan untuk kita bersenam, bekerja, membuat aktiviti harian. Tanpa kita makan karbohidrat, badan kita lemah, tak bertenaga. So kita perlu makan untuk ada tenaga. Dan tenaga ATP ni juga digunakan untuk proses-proses biokimia yang terdapat di dalam badan. Tanpa tenaga ATP ni, proses biokimia yang berlaku di dalam badan kita tak berlaku secara efektif lah. Ini akan menimbulkan banyak masalah kepada kesihatan kita, pada kesihatan kita lah. So ada juga yang selalu makan banyak, makan hari-hari tak bersenam, tenaga tak keluar. Ini pun amat berbahaya kerana tenaga yang wujud yang ada disimpan di dalam tisu adipos ya. Kalau banyak makan tidur, tenaga akan disimpan di tisu adipos dan ini akan menyebabkan
berbagai penyakit, contohnya penyakit jantung, sakit darah tinggi, apa lagi, kencing manis dan pelbagai dia lah. Sebab tenaga tu disimpan, tak digunakan dengan dalam masa yang agak lama. Ini akan menimbulkan penyakit kepada kita. So adalah disyurkan kita selalunya hendaklah bersenaman ataupun melakukan aktiviti riadah. Itu karbohidrat ya. Dan seterusnya lemak. Lemak, apa fungsi lemak? Sama juga fungsi dia untuk mengekalkan suhu badan. Lemak ni penting ya untuk mengekalkan suhu badan kita. Kalau contoh dia, kalau kita kawasan sejuk, contoh dia sentiasa suhu badan kita kekal. Sama juga di kawasan panas, suhu badan kita sentiasa kekal dengan adanya lemak ni. Dia juga membantu pengangkutan vitamin kepada organ-organ lain ataupun membantu dalam proses biokimia lain, melindungi organ penting. Seperti karbohidrat juga, lemak ni juga sebagai sumber tenaga yang penting kepada kita, kepada kehidupan kita. So lemak ni juga amat berbahaya kalau banyak sangat kan. Tapi bagus juga, ada juga lemak yang dipanggil lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ni sebenarnya kalau dalam bahasa Inggeris tu dipanggil unsaturated fat. Dia membantu mengawal kolesterol. Maknanya dia lemak ni lemak baik lah. So banyak lemak pun bahaya juga, sebab dia boleh meninggikan kolesterol. Maknanya dia, kita punya saluran darah tu makin sempit bila lemak banyak sangat kan. So makanan apa yang kita boleh dapat daripada untuk mendapati lemak ni? Seperti alpukat, ikan, bijian minyak, kacang dan badam. Itulah sumber-sumber lemak untuk badan kita. So untuk serat pula, serat ni adalah salah satu makronutrien juga. Dia membetulkan fungsi usus. Dia kawal. Kenapa bila kita ada masalah kolesterol tinggi kan, doktor suruh kita makan serat, gandum, jagung semuanya, sebab dia boleh mengawal ataupun mengurangkan glukosa ataupun gula di dalam darah. Itu fungsi serat ya. Dan protein, protein ni pula ialah untuk menguatkan otot, menghasilkan antibody dan mengangkut oksigen kepada organ-organ dalaman di dalam badan. Kita boleh dapat sumber protein ni daripada daging, ikan, telur dan produk tenusu. Itu makronutrien ya rakan-rakan. Dan apa pula makronutrien ni? Makronutrien ni terbahagi pada 4 ya rakan-rakan. Yang pertama vitamin, vitamin B dan C, iaitu vitamin yang larut dalam air. Vitamin B ini banyak, B1, B2, B3, B4 sampai B12 ya. Ini vitamin ni larut di dalam air. Sama juga vitamin C. Dan vitamin yang kedua, makronutrien yang kedua, vitamin juga dipanggil vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Ini dipanggil vitamin yang larut dalam lemak ya rakan-rakan ya. Mereka ni sangat penting untuk fungsi saraf. Vitamin-vitamin yang saya sebut tadi amat penting untuk fungsi sistem saraf, kardiovaskular dan menguatkan imuniti tulang, otot, dan baik juga untuk kesihatan kulit dan rambut. Itu dua mikronutrien. Yang ketiga pula ialah makronutrien yang dipanggil makromineral. Ini terbahagi kepada kalsium, besi, natrium, kalium, sodium, tembaga, mangan, fluorin dan magnesium. Magnesium ni yang terpenting lah. Itu produk kita ada magnesium L. Inilah komponen-komponen makronutrien yang dikenali sebagai makromineral. Dan yang keempat pula besi, copper, zinc, iodium, selenium, iodine dikenali sebagai trace mineral. Trace mineral TM, trace mineral ataupun unsur surih. Inilah keempat-empat mikronutrien.
Oleh kerana ini amat penting untuk pemeliharaan tisu badan, dan oleh itu ia mesti dimakan setiap hari dengan kuantiti yang sikit. Perlu disebutkan di sini bahawa mikronutrien dan vitamin ini boleh didapati dalam berapa jenis makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan pelbagai produk lagi lah, produk penusu kan. Namun apa yang terjadi sekarang, kenapa ramai sangat orang sakit? Ini yang menjadi isu dia. Isu pertamanya, kenapa terlalu ramai zaman moden ni ramai yang sakit, adalah sebabkan pemakanan tu sendiri. Memang kita makan karbohidrat banyak, hari-hari kita makan ikan, kita makan protein dan pelbagai makanan lagi kan. Namun apa yang terjadi, apa yang kita makan tu seperti daging, telur, gula, keju dan lain-lainnya lagi kan, yang boleh menghasilkan mikronutrien dan makronutrien. Bila kita makan saja makanannya, ada berlaku proses penghadaman, pencernaan, dan proses pencernaan ini akan menghasilkan asid. Apa yang berlaku dalam badan, asid ni sebenarnya akan menetralkan mikronutrien yang kita makan tu, yang terjadi, yang terdapat dalam makanan tersebut. So bila dah neutral, makanya nutrien tersebut dah berkurangan. Sebab dia dineutralkan. Itu menyebabkan kesihatan kita merosot sedikit demi sedikit, walaupun kita makan karbohidrat, kita makan protein dan pelbagainya. Dan satu lagi, makanan yang kita ambil tu selalunya, tak kisahlah sayuran ke, gandum ke, apa karbohidrat ke kan, dia punya mikronutrien yang ada di dalam tu dah berkurangan. Ini disebabkan mungkin proses pelandangan, mana proses pelandangan kita sekarang ni terlalu moden, nak cepat sangat sayur tu berbuah, nak cepat sangat sayur tu boleh dituai. Kita melakukan pembajaan dan penyemburan ubatan serangga. Ini menyebabkan kandungan mikronutrien yang ada dalam tumbuhan tersebut hilang ataupun merosot lah. So memang sayuran tu nampak cantik, nampak segar bugar, namun nilai ataupun kuantiti mikronutrien dalam makanan tersebut ataupun dalam sayuran tersebut dah berkurangan. So itulah yang terjadi sebenarnya, menyebabkan bila mikronutrien ni kurang, terutamanya magnesium ini akan memberi kesan yang amat kritikal di dalam badan kita, kerana di dalam badan kita terdapat lebih kurang 300 proses biokimia Contohnya proses pembentukan tenaga, proses pembentukan DNA, RNA dan protein dan pelbagai lagi. Magnesium ni yang saya sebut adalah salah satu makronutrien yang paling penting. Tanpa magnesium, proses 300 proses biokimia ni tidak akan berlaku secara efektif dan lancar. Ini akan menyebabkan masalah kesihatan kepada kita, seperti kencing manis, kanser, hilang ingatan, kegemukan, masalah tulang dan pelbagai masalah lagi. So saya harap rakan-rakan faham sedikit apa yang dimaksudkan makronutrien dan mikronutrien ni. So walaupun kita ambil makanan, kita ambil karbohidrat, kita ambil protein, serat, namun kita masih kekurangan makronutrien yang amat perlu di dalam badan kita. So alhamdulillah, di Pump Venus 72 kita ada produk-produk suplemen kepada makronutrien ni seperti Pump 72, magnesium oil, magnesium gel, ocean gold, magnesium flake dan gula di Pump sweet drop. So untuk kali ini saya akan cerita tentang dulu Pump 72 lah, pure Asian mineral ia merupakan trace mineral ini trace mineral yang hebat lah, ataupun miracle trace mineral
apa cecair miracle. Ya, secara asasnya mineral ni, cecair mineral ni, PAM 72 ni, pure essence mineral ni akan mengekalkan badan, mengakalikan badan dan mengimbangkan elektrik di dalam badan. So kat mana kita boleh dapat produk ni? Of course lah, di PAM Venus 72 anda boleh memperoleh produk ni. Okey, saya nak cerita sikit. Produk PAM 70 mineral ni, PAM 70 mineral ni adalah satu produk daripada Queensland, Australia yang kaya dengan zat galian, mikronutrien serta unsur surih. Unsur surih ni kalau saya sebut tadi, itu apa itu masuk unsur surih? Unsur-unsur yang penting lah, seperti selenium, yodium, ada lagi lah unsur surih yang diperlukan di dalam badan kita dalam kuantiti yang kecil. Dia diperoleh secara semua jadi di lautan Australia. Macam mana mereka lakukan? Okey, di lautan dalam di Queensland mereka ni mengepung lautan tersebut, kepung, dan selama 3 tahun proses dia kan. Dia kepung, bukan dia kepung dengan jaring, mesti ada proses dalam teknologi dia kepung. Maknanya dia, air yang dikepung tu tak bercampur dengan air lautan lain lah. Bila berlaku kepungan tersebut selama 3 tahun, dan cahaya, mereka menggunakan cahaya matahari lah, cahaya suria, supaya air dalam kepungan tu menjadi surut ataupun berlakunya proses evaporasi, penghidratan ke ataupun penguapan. Maknanya dia, kalau contoh dia, kalau air lautan yang dikepung tu ada 100 gallon, dalam masa 3 tahun air yang dikepung tu ada 1 gallon saja. Maknanya kepekatan air mineral tu 100 kali pekat daripada air lautan biasa tu. Maknanya dia segala garam, sodium, kan air laut ni banyak sodium, garam kan. Sodium tu dalam masa 3 tahun, bila berlakunya proses evaporasi tu, penguapan tu, garam-garam ni akan timbul. Akan timbul dalam bentuk fizikal. Mereka akan buang garam ni, yang tinggal adalah trace mineral yang ada di dalam yang tinggal. Trace mineral lah yang diambil dan dipasarkan di seluruh dunia lah. So kita PAM 70 ni kita adalah produk daripada Australia ya. So amat bagus produk ni ya rakan-rakan. Kini anda boleh mendapat PAM 72 tanpa risiko. Kenapa? Kelebihan PAM 72 ni untuk kebaikan anda ialah, satu, dia diformulasikan secara semula jadi, seperti saya ceritakan tadilah. Penuh dengan unsur surih, trace mineral yang sudah hilang daripada pemakanan. Saya cakap kebanyakan unsur surih, trace mineral hilang dalam proses pemakanannya akibat daripada keadaan pertanian moden, hakisan dan pencemaran tanah akibat perindustrian, dan menjadikan sumber elektrik yang berkesan. Nombor 3, menjadikan sumber elektrolit yang berkesan di dalam badan untuk proses tumbuh-saran yang optimum dan seimbang. So amat sesuai untuk sesiapa saja. Kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke atas dah boleh ambil PAM 72 ni. Ia merupakan sistem nutrisi yang paling menyeluruh dan tiada tandingnya, kerana ia berkesan menjaga kesihatan bukan sahaja dari segi sistem tisu, organ, malah saraf dan tulang. Mudah digunakan. Kita tak perlu lagi nak ambil tablet ataupun menelampil. Dengan ambil titisan drop PAM 72 ni hari-hari, dah memberi kita kesihatan yang optimum dan berkesan kepada kita. So itulah PAM 72. Zat galian ni merujuk kepada makronutrien lah, merupakan bahan binaan yang badan kita perlukan untuk fungsi-fungsi berikut. Apa fungsi-fungsi zat galian atau makronutrien ini? Pertama, untuk otak yang cerdas, daya penyelesaian masalah, mengawal dan mengekalkan kadar cair dalam sel, elektrolit tadilah, daya tahan badan,
fungsi urat saraf dan otot, aktiviti endokrin, kesihatan kulit. Apa pula kesan langsung dia? Kesan langsung mengambil pam 72 ni. Dia serta-merta dia boleh memberi tenaga. Kita rasa kuat lah, rasa bertenaga, meningkatkan daya tahan badan, membantu melambatkan penuaan, tenaga batin akan meningkat, rambut menjadi lebat, kuku menjadi lebih kuat, pengaliran darah lebih lancar dan menjadikan jantung lebih sihat untuk mengepam darah, otak lebih cergas. Itulah kesan langsung kalau kita ambil pam 72 ni. So oleh itu, siapa-siapa yang menghadapi masalah penyakit, bolehlah cuba dengan pam 72 ni ya. Sebab pam 72 ni adalah sebagai satu program kesihatan yang lebih menyeluruh. Boleh digunakan untuk menyembuh ataupun memulihkan pesakit yang mengidap penyakit kencing manis, hepatitis, psoriasis, Parkinson, eczema, osteoarthritis, enzimia. Enzimia ni lupa ya, tak ingat. Sakit sendi, angin, asma, stroke. So itulah kebaikan pam 72. Ada orang tanya, adakah pam 72 ni, cecair pam mineral ni 72 mempunyai kadar sodium yang tinggi? Saya rasa saya dah jawab ni. Kadar sodium dikurangkan melalui proses semula jadi dan teknologi terkini. Bila mereka kepung air laut tu kan, dalam masa 3 tahun, sodium ataupun garam ni akan timbul dan mereka akan buang sodium ni. Yang tinggal adalah trace mineral saja. Kalau kita rasa pam 72 ni dia rasa pahit sikit, payau, dan itu adalah mineral magnesium, potasium dan zat-zat lain lah, bukan garam ya. So macam mana kita nak ni gunakan pam 72 ni? Simple saja. Untuk orang dewasa 30 titik sehari ya. So kalau macam saya lah, saya ambil waktu pagi 10 titik, air minuman, air sejuk kita tu, mineral water, kita titiskan 10 titik, minum saja terus. Tengah hari pun sama juga, 10 titik, ataupun malam nanti pun 10 titik juga. So dengan amalan ni kan, hari-hari secara konsisten, insya-Allah kita akan menjadi sihat, lebih bertenaga, dan ianya harus diambil secara konsisten ya. Jangan 2-3 hari lepas tu tak ambil, tak jadilah. So biar menjadi amalan kita mengambil produk ni, pam 72 ni secara konsisten setiap hari, dan anda akan merasa nikmatnya nanti, insya-Allah dengan izin Tuhan lah. So insya-Allah di live video saya akan terang pula produk lain pula, iaitu produk magnesium yang ada di bawah pam Venus 72. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.